Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita, kembara kita di alam firman, iaitu tafsir surah At-Takwir. InsyaAllah pada siaran kali ini izinkan saya mengajak para jamaah kita meneruskan pengembaraan kita, penghayatan kita pada firman-firman Allah. Di permulaan surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan 10 macam fenomena kiamat. Walhamdulillah, dalam 2 siaran yang lalu 4 daripada 10 fenomena kiamat ini telah pun kita laluinya menerusi ayat 1 hingga ayat 4 surah At-Takwir ini. Bila kita himbau balik, kita senaraikan kembali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah pun kita hayatinya sebelum kita meneruskannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat. Ayat pertama, apabila matahari dilenyapkan cahayanya, diputarkan ataupun dihilangkan malah. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang gugur berserakan, bertaburan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan ini fenomena kiamat yang ketiga. Setelah matahari dihilangkan cahayanya, bintang-bintang gugur bertaburan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang ini diterbangkan, setelah dileburkan, dihancurkan, diterbangkan. Wa idzal isyaru uttilat. Dan ini yang keempat, yang terakhir kita hayatinya dalam siaran yang lalu, iaitu apabila unta-unta betina yang sedang bunting, yang sedang mengandung, dibiarkan. Yang menurut lumrahnya orang-orang Arab ini, unta tidak akan dibiarkan. Unta pula betina lagi tidak akan dibiarkan. Bahkan unta betina itu sedang dalam keadaan bunting, lagi tak akan dibiarkan. Tapi dalam berhadapan dengan suasana kiamat, Aisyar, unta-unta betina yang bunting ini, autilat, dibiarkan begitu saja. Ini 4 fenomena kiamat di permulaan surah At-Takwir. InsyaAllah kita teruskan ayat yang kelima. Fenomena kiamat yang kelima. Firman Allah, wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar, al-wuhush, binatang-binatang liar. Binatang-binatang liar yang dimaksudkan adalah al-wuhush ini adalah yang bukan binatang peliharaan. Dan biasanya wuhush ini adalah binatang-binatang yang besar. Seumpama harimau dengan segala jenisnya. Harimau kumbang ke, harimau belang ke,
Yang penting bukan serbuk rimau ya sudah. Ini wuhush. Lain daripada rimau, singa. Ia juga terkategori dalam haiwan wuhush. Ataupun beruang. Bukan beruang. Beruang banyak duit. Beruang. Ia juga termasuk wuhush. So binatang-binatang buas, binatang-binatang liar ini yang bukan yang bukan pemeliharaan ini husyirat, dihimpunkan. Dihimpunkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama kita, Masya Allah, membahaskan, mengkaji dalam persoalan-persoalan, adakah haiwan juga merasai kiamat? Apabila bumi bergegar, apabila bintang-bintang jatuh bertaburan, macam ayat pertama tadi, apabila matahari dihilangkan cahayanya, diputarkan, apakah bukan sahaja manusia dan jin yang merasainya, tapi haiwan juga turut merasai kiamat? Kemudian manusia dan jin akan diperhitungkan, akan dihisab, iaitu akan dihadapkan di mahkamah Allah. Apakah mereka juga, iaitu para haiwan ini, haiwan-haiwan ini, termasuklah al-wuhush ini, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, mereka juga akan diperhitungkan? Para ulama dapat kita simpulkan, menghuraikan kepada dua kategori. Pertama, bagi menjawab dua persoalan tadi, apakah haiwan juga merasai kiamat? Apakah haiwan juga akan diperhitungkan? Kategori yang pertama yang menyatakan ya, haiwan ini akan merasakan kiamat, haiwan ini akan diperhitungkan. Jawapan ya bukan terhenti di situ saja. Malah mesti ada dalilnya. Setiap kata-kata, setiap pendapat, hujah mesti ada dalilnya. So, ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 38. Pendapat para ulama menafsirkan bahawa haiwan juga akan diperhitungkan. Bahkan sebelumnya haiwan ini juga, haiwan-haiwan ini juga, binatang-binatang ini juga akan merasakan kiamat. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, dan tidak seekor pun binatang yang hidup melata di bumi, وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Baik haiwan yang melata, burung yang terbang dengan sayapnya, maknanya haiwan-haiwan ini semua tak lain adalah juga merupakan umat-umat seperti kamu. Kamu ni siapa? Manusia lah, jin lah. Sebab Al-Quran ini turun untuk manusia, untuk jin. Membaca, mendengar, menerima, mengamalkan dan seterusnya. Ma farratna fil kitab min syai', tiada kami tinggalkan suatu pun di dalam kitab Al-Quran ini.
Tak ada satu pun. Semuanya kami huraikan. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka semuanya, termasuk kamu, jin-jin, begitu juga dengan haiwan-haiwan yang melata di bumi, burung-burung yang terbang di angkasa dengan kedua sayapnya ini, semuanya ini akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka. So, ayat ke-38 dari surah Al-An'am ini digunakan sebagai hujjah, sebagai dalil bagi para ulama tafsir kita menyatakan, ya, haiwan-haiwan ini tetap juga akan merasakan kiamat, tetap juga akan dihimpunkan. Kita boleh merujuk tafsiran daripada firman Allah surah Al-An'am ayat 38. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua yang menyatakan tidak, para haiwan tidak akan merasakan kiamat. Para haiwan tidak akan dihimpunkan. Mereka memberikan beberapa hujjah dan dalil. Dalil-dalil mereka merupakan dalil-dalil akli berdasarkan kepada firman-firman Allah secara menyeluruh, hadis-hadis Nabi juga secara menyeluruh. Pertama, haiwan bukanlah makhluk taklifi, makhluk yang dipertanggungjawabkan. Haiwan juga beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah hatta mereka bertasbih bak firman Allah di ayat yang lain, akan tetapi kamu tidak mengetahui tasbihahum, tasbih mereka. Mereka juga sujud kepada Allah, tapi sujudnya kita, beribadahnya kita dalam solat ada waktu-waktunya, ada cara-caranya. Ini ditaklifkan, dipertanggungjawabkan untuk ikut syariat. Kita tak boleh makan bangkai. Ini adalah taklif, peraturan yang dipertanggungjawabkan untuk kita patuhi. Manusia macam tu, jin pun macam tu, tapi haiwan tidak. Jadi haiwan bukanlah makhluk taklifi yang dipertanggungjawabkan mengikut syariat. Hujah kedua yang mengatakan tidak, haiwan tidak dihimpunkan, haiwan ini juga tidak merasakan kiamat. Yang kedua, yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, apabila haiwan-haiwan ini dikumpulkan, binatang-binatang liar, binatang-binatang buas ini dikumpulkan. Maksud husyirat dikumpulkan adalah dimatikan. So, mereka mentakwilkan perkataan husyirat, kumpulkan, kepada dimatikan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan, dan ini boleh kita rujuk dalam kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Binatang buas itu pun menjadi berkumpul dengan manusia. Bagaimanapun, takutnya bertemu dengan manusia selama ini, sama ada manusia takut kepadanya ataupun dia takut kepada manusia. Kalau haiwan tu kecil, mungkin dia takut pada manusia lah. Manusia tengking saja kan, dia kalang kabut lari, hentak kaki dia, maaf cakap lah, dia ni terkencing-kencing kat situ ke apa ke. Ini kalau manusia ni betul bersamsing.
Tapi kalau dia bersau, kita yang takut kat dia. Harimau, singa, itu macam kita sebutkan tadi, beruang. Kita nak jolok dia wang, nak kasih dia duit, dia ngap kita. So, jadi sama ada kita takut pada dia ataupun dia takut pada kita, semuanya akan dihimpunkan, menjadikan didekati. Jadi Ubay bin Ka'ab menyatakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, bahawa binatang buas itu berkumpul dengan manusia. Jadi husyirat tidak dinafikan ataupun ditakwilkan, diubah maknanya kepada daripada dikumpulkan, tetap dikekalkan, cuma dikumpulkan dengan manusia. Dan manusia ini dah tak ada lagi lah rasa gerun. Sebab gerun manusia terhadap kiamat itu sendiri dah mengatasi segala-galanya. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah fenomena kiamat yang kelima. Apabila binatang-binatang liar, binatang-binatang buas ini dihimpunkan, dikumpulkan. Gambaran kiamat yang keenam. Pada ayat yang keenam, Allah berfirman berkenaan dengan laut pula, iaitu 2/3 daripada bahagian bumi kita ini, ataupun 1/3 daripada bahagian bumi kita ini. Firman Allah, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu meluap-luap ataupun bercampur baur. Ayat 6 ini cukup seiras dengan ayat ketiga dari surah Al-Infitar, wa idzal biharu fujjirat, apabila air lautan ini bercampur baur. Bagi yang mengikuti siaran kita berhubung dengan surah Al-Infitar, pasti kita dapat mengingati tafsiran-tafsiran para ulama kita berhubung dengan tafsir ayat ketiga surah Al-Infitar, wa idzal biharu fujjirat, yang seiras maknanya dengan ayat 6 surah At-Takwir yang sedang kita perkatakan. Wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan meluap-luap bercampur baur. So, tafsir para ulama kita, yang dimaksudkan dengan air yang meluap-luap yang bercampur ini, air lautan ini, lautan yang overflow, meluapnya tu, yang dah tak ikut lagi kadar pasang surutnya seperti mana biasa. Air lautan yang bercampur baur antara air laut yang masin dengan air sungai ataupun air danau yang tawar. Kadang-kadang di samping lautan itu ada danau. Berapa kilometer daripada lautan, danau. Kedua-dua air berbeza. Laut, airnya masin. Dengan ikan-ikannya, sesuailah di laut masin. Yang danau, airnya tawar. Ikan-ikan, kehidupan, rumput rampai, dan sebagainya yang sesuai dengan air tawar. Maka bercampur. Seperti mana yang Allah firmankan, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah firmankan di surah Ar-Rahman ayat 19. Ia biarkan air dua laut yang masin dan yang tawar itu mengalir sekarang ini. Sedangkan yaltaqiyan, keduanya pula bertemu. Yang laut masin tu bercampur dengan yang tawar.
Begitu juga dengan surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marajal bahrain. Dan dialah Tuhan Allah yang telah mengalirkan Al-Bahrain, dua laut berdampingan. Hadza azbun furat. Yang satu ini air tawar yang dapat menghilangkan, memuaskan dahaga. Wa hadza milhun ujaj. Dan yang satu lagi masin lagi pahit. Yang mana tahap kemasinannya tu begitu. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Serta ia menjadikan antara kedua-dua laut itu, iaitu air tawar dan air masin ini, sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya. Surah Al-Furqan ayat 53 ini. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Macam kita sebutkan tadi. Tak jauh daripada laut terdapat tasik ataupun danau. Dua air yang berbeza. Maka Allah pisahkan. Ini dunia. Tapi kiamat campur semua. Melimpah ruah kerana mendidih. Ini tafsiran yang ketiga, satu lagi. Wal bahril masjur. Ini ayat 8 daripada surah At-Tur. Dan demi laut yang penuh dengan kepanasan, iaitu tafsiran bagi yang meluap-luap ini. Wa idzal biharu fujirat dan wa idzal biharu sujirat. Ayat yang sedang kita perkatakan ayat 6 surah At-Takwir ini, wa idzal biharu sujirat, apabila lautan meluap-luap. Yang mana dalam ayat 3 surah Al-Infitar, wa idzal biharu fujirat, bila ianya bercampur baur. Dan tafsiran yang contemporary, yang terkini, menyatakan bila bercampur air-air lautan ini kerana terpisahnya dua unsur utama. Dua unsur utama yang dimaksudkan adalah oksigen dan hidrogen pada sifat air itu. So, inilah fenomena kiamat yang keenam. Jadi, apabila kita imbas balik daripada fenomena kiamat yang pertama tentang matahari, apabila dihilangkan cahayanya. Kedua, bintang-bintang apabila ia tabur berserakan, gugur bertaburan. Yang ketiganya adalah gunung ganang apabila ia diterbangkan, setelah dihancurkan, setelah dipunahkan oleh Allah. Fenomena kiamat yang keempat, iaitu apabila binatang ataupun yang dikatakan unta betina yang sedang mengandung itu ditinggalkan, dibiarkan. Dan yang kelima, yang tadi awal kita sebutkan, iaitu apabila haiwan-haiwan yang buas, yang liar ini dikumpulkan. Dan yang sebentar tadi, wa idzal biharu sujirat, ini yang keenam. Dan apabila bihar, lautan ini bercampur. 6 fenomena kiamat ini pernah ditafsirkan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, apabila ada sesetengah sahabat yang lain, bahkan para tabi'in, generasi yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, mereka menimba Islam itu daripada para sahabat. Mereka menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah menjelaskan kepada mereka. Adalah 6 hari yang hebat. 6 fenomena kiamat yang sejauh ini telah kita ambil.
Ia adalah 6 hari yang hebat sebelum berdirinya kiamat. Maksudnya berdirinya kiamat adalah yang terakhir, kehancuran yang terakhir. Sedang manusia berhilir mudik di dalam pasar, menjalankan kehidupan biasa, teruskan kehidupannya. Tiba-tiba padam cahaya matahari dan jelaslah cahaya bintang-bintang. Mereka pun menjadi tercengang dan merasa dahsyat. Tiba-tiba matahari dihilangkan cahayanya. Gelap ah. Jadi bila gelap, cahaya-cahaya daripada bintang-bintang ini pula didapati. So mereka menjadi bingung. Sedang mereka terbingung-bingung demikian rupa, tiba-tiba bintang-bintang ini pula berkisar dari tempatnya dan berjatuhan. Dah gelap, nampak bintang-bintang aja. Bintang-bintang ni pula gugur, jatuh bertaburan. Seketika masih terbingung ketakutan, meluncurlah gunung ganang merata ke atas bumi. Habis. Macam kita sebutkan tadi, apabila jibal ini suyirat, diterbangkan, maknanya dah dipunahkan, dihancurkan, lalu diterbangkan. Bergeraklah bumi, bergoncang dan terbakar, kemudian semuanya menjadi abu. Semua menjadi bingung, manusia ini kehilangan akal, sehingga manusia mencari jin dan jin mencari manusia. Hari ini jin kalau cari manusia, umumnya lah, ini bukan jin yang baik lah kan, dia cari manusia, dia nak goda manusia. Manusia kalau cari jin pun begitu juga. Untuk apa? Ialah teruskan bisnesnya. Bisnes. Aku pun bomo temberang, kata dia. Lebih kurang lah kan. So, tapi bila kiamat dalam keadaan bingung ini, manusia cari jin, jin cari manusia. Sebab manusia fikir kalau aku cari, contoh anak tu cari bapak, bapak pun tak boleh tolong aku. Isteri cari suami, suami pun tak boleh tolong isteri. Sekarang mungkin lah, I love you, sana sini dan sebagainya kan. Tapi pada masa tu, isteri cari suami, suami bukan buat dia aja, suami sendiri kebingungan, ketakutan dan sebagainya. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah yang lain, An-Nazi'at dan sebagainya. Surah An-Naba lari daripada orang-orang kesayangannya, ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, semuanya teman dia semua. Mencari jadi jin cari manusia, manusia cari jin. Jadi bila mana dah orang-orang ni sesama dah tak boleh cari, dah cari jin lah. Kemudian bercampur manusia dengan haiwan-haiwan ni semua. Yang jinak, yang dia sayang, yang dia takut daripadanya, yang buas macam disebutkan tadi. Binatang-binatang yang liar ini semua. Segala macam serangga, burung-burung, gelombang yang setengah kepada yang setengah yang lain, lautan ini, itulah yang dimaksudkan dengan binatang-binatang buas. Dikumpulkan, lalu berkatalah jin kepada manusia. Ini masih lagi riwayat daripada Ka'ab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab. Berkatalah jin kepada manusia, kami akan pergi menyelidiki apa yang terjadi. Tinggallah di sini. Wah, konon-konon dia nak tunjukkan hero dia lah. Dia jadi hero, si jin ni. Jin kan cepat. Manusia mungkin nak kena naik kereta, nak kena naik MRT, nak cepat kan. Tapi jin tak payah. Dia sup, hilang. Cepat dia.
Jadi jin berkata kepada manusia, kami akan menyelidik. Tunggu kat sini. Jin tu pun pergilah menyelami laut. Jin boleh selam ke dasar laut pun, tetapi mereka segera keluar sebab laut ini sudah sujirat, sudah meluap-luap, sebab dah jadi panas, api yang menyala-nyala. Jin yang diciptakan daripada api pun dia boleh merasakan panasnya air laut. Ini kita tukil daripada kitab tafsir Al-Azhar. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah fenomena kiamat kelima dan keenam. Dua daripada 10 fenomena kiamat yang Allah gambarkan. Yang sebelumnya telah pun kita ambil. Jadi, insya-Allah, fenomena kiamat yang ketujuh dan seterusnya akan kita laluinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Mudah-mudahan gambaran-gambaran tentang kiamat ini yang kita lalui, yang kita hayatinya ini, walaupun kita tahu berdasarkan hadis Nabi, orang-orang beriman tidak akan merasakan itu semua. Tapi yang ingin kita lihat adalah kita beriman dengan firman-firman Allah ini. Walaupun mudah-mudahan kita tidak menghadapinya, tapi sekurang-kurangnya ayat-ayat ini bila mana kita baca, bila mana kita hayati, bila mana kita menyelami akan maknanya, ia membangkitkan lagi rasa gerun kita terhadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Rasa gerun kita bagaimana persiapan-persiapan kita menghadapi hari akhirat itu nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan ia menghasilkan amal-amal soleh semasa hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, terima kasih di atas perhatian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.